Tekanan undang-undang antarabangsa terhadap Israel semakin memuncak sekali lagi dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Dalam satu tindakan yang diselaraskan, 6 kerajaan barat, yaitu Prancis, UK, Kanada, Australia, New Zealand, dan Norway, telah mengenakan sekatan baharu yang meluas ke atas rangkaian dan pemimpin peneroka Israel. Dan minggu ini, Prancis secara khusus telah melarang Menteri Keuangan Smotrich daripada memasuki negara itu. Menteri Keselamatan Negara Ben-Gvir sudah pun dilarang memasuki kebanyakan negara dalam senara yang sama. Waran tangkap ICC terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant masih lagi berkuat kuasa. Dan hanya beberapa minggu lalu, Haaretz melaporkan bahawa 5 lagi waran rahsia ICC telah dikeluarkan terhadap ahli politik dan pegawai tentera Israel. ICC menafikannya, tetapi kerana mahkamah itu sering mengeluarkan waran rahsia, ketidakpastian itu sendiri adalah tujuannya. Kami akan membincangkan perkara ini dan banyak lagi hari ini. Saya Elan Almazal Diamen dan ini adalah Undang-Undang Asas. Jadi, dalam dunia di mana mahkamah antarabangsa telah menjadi gelanggang utama di mana kesahihan Israel sendiri sedang dicabar, kami berbesar hati untuk mengalu-alukan kehadiran kerancangan hari ini. Hakim Persekutuan, Roy Altman, penulis buku terlaris, Israel di Mahkamah, menganalisis dakwaan terhadap negara Israel melalui perspektif undang-undang. Hakim, selamat datang ke rancangan ini dan terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih banyak kerana menjemput saya dan sila panggil saya Roy. Baiklah kalau awak berkeras. Lebih menggembirakan lagi, jadi kita akan kembali kepada institusi antarabangsa sebentar lagi, tapi saya mahu orang ramai benar-benar faham tentang buku awak dan apa yang awak cuba sampaikan kerana ia berkaitan. Buku awak membincangkan 6 tuduhan utama terhadap Israel. Penjajahan, ketidakabsahan antarabangsa, menghalang penubuhan negara Palestin, Gaza sebagai penjara terbuka, apartheid, dan genosid memang satu senara yang panjang. Tetapi, daripada mempertahankan secara politik, awak mendekatinya seperti satu kes. Dan awak menggunakan peraturan keterangan. Dan saya ingin awak huraikan lagi supaya orang ramai benar-benar faham sudut unik yang awak bawa dalam isu-isu ini. Ya, jadi pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya. Apabila saya mengembara di seluruh Amerika Syarikat dan saya telah berkeliling Amerika Syarikat berkali-kali dalam 3 tahun terakhir bercakap tentang Israel, masa silamnya yang kuno dan masa kini yang penuh kesakitan, serta harapannya untuk masa depan yang lebih cerah. Saya telah mengadakan ribuan perbualan dengan orang di gereja, college, sekolah undang-undang, dan kampus sekolah menengah di seluruh negara ini. Dan dalam perbualan-perbualan itu, saya menyedari bahawa keseluruhan perdebatan tentang Israel berpunca daripada 6 dakwaan utama ini yang malangnya dipercayai oleh ramai orang mengenai Israel. Dan berita baiknya ada 2 perkara. Pertama, semuanya adalah tidak benar sama sekali. Tetapi yang kedua, kita tidak perlu terlibat dalam pertengkaran politik yang biasa untuk mendapatkan jawapan yang betul, kerana setiap dakwaan mereka pada dasarnya adalah dakwaan undang-undang. Dan kita mempunyai metodologi yang telah dibangunkan dengan baik selama ratusan tahun di Barat untuk menilai dakwaan yang dipertikaikan yang bersifat undang-undang. Jadi saya terfikir, kenapa tidak gunakan sahaja metodologi undang-undang yang sama yang mana hakim, peguam dan juri di negara ini gunakan setiap hari di mahkamah dan pejabat guaman di seluruh Amerika. Ia adalah metodologi yang telah teruji oleh masa, berasaskan keadilan dan kesaksamaan, serta merupakan wadah yang sesuai untuk memahami dan mencari kebenaran. Dan kita tahu kita mempercayainya, betul? Jadi tidak seperti pertengkaran politik yang berlaku di meja makan malam Anda, atau di majlis hari jadi anak Anda, atau di mana-mana sahaja, di mana tiada siapa yang mendengar sesiapapun. Dan tiada titik persamaan, kerana tiada siapa yang bermain mengikut peraturan yang sama. Kita tahu bahawa kita mempercayai peraturan-peraturan ini, bahawa kita menerimanya sebagai titik persamaan di mana pertarungan, apa sahaja pertarungan pada hari itu, patut dilangsungkan dan dimenangi. Kerana kita menggunakannya di tempat di mana berkata benar paling penting, betul? Di mahkamah, di mana nyawa seseorang menjadi pertaruhan. Jadi kenapa tidak ambil metodologi yang sama, peralatan yang sama, dan gunakannya pada setiap satu daripada 6 dakwaan terhadap Israel dan lihat apa yang berlaku. Dan itulah sebabnya buku itu dipanggil Israel di Mahkamah. Kita ambil setiap 6 dakwaan itu, seperti yang Anda katakan, genosid. Itu hanyalah satu dakwaan undang-undang. Adakah Israel melanggar undang-undang peperangan? Apartheid. Itu juga hanya satu persoalan undang-undang. Adakah Israel mendiskriminasi warga negara minoritinya? Kolonialisme, penjajahan, itu hanyalah satu dakwaan undang-undang. Adakah Israel mengambil tanah yang bukan miliknya, dan sebagainya. Mari, kita gunakan metodologi ini untuk setiap 6 dakwaan ini. Setiap bab mendapat satu dakwaan, 6 bab, 6 dakwaan.
Kita hasilkan metodologi yang berkaitan, dan kita keluarkan keputusan sama ada ke satu pihak atau pihak yang lain. Saya berpeluang membaca buku Anda sebagai persediaan untuk rancangan ini. Dan saya boleh katakan bahawa Anda memang menangani isu-isu ini dengan cara yang saya belum pernah lihat sebelum ini. Anda banyak menumpukan masa dalam bahagian pertama buku itu kepada persoalan tentang keaslian dan kehadiran orang Yahudi di tanah tersebut yang telah wujud sejak 3,200 tahun lalu, sekurang-kurangnya berdasarkan bukti arkeologi. Dan bahagian lain buku itu juga tidak kurang telitinya. Saya rasa mungkin ia akan menarik untuk Anda jika Anda boleh membawa kami melalui penerapan metodologi undang-undang kepada, jika bukan salah satu tuntutan besar ini, sekurang-kurangnya isu-isu lain yang Anda bincangkan dalam buku itu, mungkin 1 atau 2 contoh. Dan dari situ, saya ingin kembali kepada apa yang saya mulakan tadi. Sudah tentu, saya akan melalui satu contoh yang agak khusus dan mudah untuk dibincangkan dalam konteks ini, yaitu apa yang dibincangkan dalam bab 2, yaitu kesahihan negara Israel. Dan kita sering melihat perkara ini. Anda tahu, perkara pertama yang perlu difahami ialah Israel sebenarnya adalah sebuah negara lama di dunia. Bukan Israel purba, bukan kerajaan Judea. Itu adalah sebuah negara yang sangat lama. Tetapi, negara modern Israel yang diasaskan pada 14 Mei 1948 sebenarnya adalah negara ke-59 yang diterima masuk ke pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dan Anda mungkin tahu, sekarang terdapat 193 negara yang menjadikan Israel, jika Anda kira sendiri di rumah, lebih tua daripada 67% daripada semua negara di dunia. Ramai orang sebenarnya tidak tahu perkara itu. Dan ia benar-benar diwujudkan pada masa ini, sama seperti dan bukan sesuatu yang luar biasa. Semua negara lain yang sedang diwujudkan dalam tempoh penjajah di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, antara Perang Dunia Pertama dan kemudian Perang Dunia Kedua, dan seterusnya. Sudah tentu selepas Perang Dunia Kedua, di mana penjajah meninggalkan tanah jajahan mereka dan melukis garisan di atas peta. Jadi, ia tidak begitu berbeza daripada penubuhan, contohnya Jordan atau Irak, atau sudah tentu Lubnan dan Syria atau Kamerun. Dan saya membincangkan semua contoh yang berbeza ini dalam buku tersebut. Tetapi perkara utama di sini ialah dakwaan bahwa Israel tidak sah boleh dianalisis dengan sangat mudah. Kerana walaupun ahli antropologi dan ahli linguistik, kita telah mengenal pasti lebih 7,000 kumpulan etnik yang berbeza, pelbagai bangsa di seluruh dunia, realitinya ialah lebih 98% daripada mereka tidak mempunyai negara sendiri. Betul? Hanya ada 193 negara di dunia. Dan itu bukan sahaja kaum Druze, Kurdi dan Yazidi, tetapi beribu-ribu bangsa lain, termasuk orang asli Amerika, Rohingya, Uyghur, dan sebagainya. Jadi apa yang membuatkan sesuatu bangsa yang kita semua boleh setuju sebagai kumpulan etnik yang berasingan dan unik, apa yang membolehkan mereka memperoleh kemerdekaan, kedaulatan, negara bangsa yang sah milik mereka sendiri? Kita sebenarnya ada ujian undang-undang untuk perkara itu. Sama seperti kita ada ujian undang-undang untuk apa yang dianggap pemeriksaan yang wajar di rumah Anda, dan sama ada Anda boleh mengambil tindakan balas terhadap seseorang yang mengatakan sesuatu yang Anda tidak suka, dan sebagainya. Dan ujian undang-undang itu dibina hasil daripada satu persidangan, satu convention di Montevideo, Uruguay pada tahun 1933. Ia dipanggil Convention Montevideo dan ia mempunyai 4 elemen yang mudah. Dan 4 elemen itu ialah, adakah Anda mempunyai sempadan yang ditetapkan? Adakah Anda mempunyai penduduk yang dikenal pasti? Adakah Anda mempunyai keupayaan untuk menjalinkan hubungan luar negara? Dan adakah Anda mempunyai satu kerajaan yang berkesan? Hakikatnya ialah Israel mempunyai semua perkara itu, betul? Ia mempunyai sempadan yang ditetapkan, walaupun kadang-kadang ia bertelagah dengan jirannya tentang di mana sebenarnya garisan sempadan itu. Ia mempunyai penduduk yang dapat dikenal pasti, terdiri daripada rakyat Israel, Arab, dan Yahudi. Ia mempunyai kementerian luar negeri dengan kaki tangan yang sangat berkemampuan yang menjalankan hubungan luar negara setiap hari. Dan ia mempunyai kerajaan pusat yang diketuai oleh Knesset, serta seluruh cabang kehakiman yang diketuai oleh Mahkamah Agung. Dan sebagai tambahan, apa yang penting untuk diketahui ialah ia telah mempunyai semua perkara itu dan memenuhi setiap elemen ujian tersebut setiap saat, setiap hari, sejak ia ditubuhkan pada 14 Mei 1948, di bawah ujian yang diguna pakai dalam undang-undang antarabangsa. Israel ialah sebuah negara bangsa yang sah. Dan sesiapa yang mengatakan sebaliknya, hanya cuba bermain dengan peraturan yang berbeza. Dan salah satu perkara yang dikemukakan oleh buku itu ialah prinsip undang-undang asas dalam masyarakat barat, sesuatu yang kita fikirkan setiap hari sebagai peguam, hakim, dan juri di Amerika Syarikat ialah perkara ini. Sesuatu yang terpakai dalam konteks semua orang lain mesti juga terpakai secara sama rata kepada orang Yahudi, betul?
Satu perkataan, satu frasa, satu ujian undang-undang tidak boleh digunakan dengan cara tertentu kepada orang kulit hitam, orang Yahudi atau orang asli Amerika, dan dengan cara yang berbeza kepada orang lain. Ia mesti digunakan secara sama rata kepada semua orang. Itulah maksud kita dengan keadilan yang sama di bawah undang-undang. Ini adalah ujian yang diguna pakai dalam undang-undang antarabangsa, dan Israel dengan jelas memenuhi ujian tersebut. Tetapi inilah perkara sebenarnya. Lebih daripada 140 negara di dunia, termasuk banyak negara yang mendakwa bahwa Israel adalah sebuah negara yang tidak sah, walaupun Israel memenuhi keempat-empat elemen Montevideo, telah mengiktiraf apa yang dikatakan sebagai negara Palestina, walaupun sebenarnya tidak dipertikaikan bahwa negara Palestina yang dikatakan itu tidak memenuhi, malah gagal, ujian 4 faktor Montevideo. Karena ia tidak mempunyai sempadan yang ditakrifkan. Dan adalah penting untuk diperhatikan bahwa dalam siaran akhbar mereka yang mengiktiraf negara Palestin pada musim panas 2025, semua negara Eropah yang mengiktiraf negara itu sama sekali tidak sanggup memberitahu kita apakah sempadannya, kerana mereka tidak mahu dimalukan apabila keesokan harinya rakyat Palestin sendiri tampil dan berkata, tidak, itu bukan sempadan kami. Sempadan kami merangkumi Haifa dan Tel Aviv, serta seluruh Baitul Maqdis dan apa sahaja yang lain. Jadi tiada siapa yang tahu dan tiada siapa yang boleh menyatakan apakah sempadannya. Ia gagal ujian Montevideo. Tetapi walaupun ia mempunyai sempadan yang jelas, tidak ada pertikaian bahwa ia tidak diperintah oleh satu kerajaan yang berkesan. Sebenarnya ia diperintah oleh 3 kerajaan yang berbeza, dan tiada satu pun yang kebanyakan orang mahu lihat memerintah. Gaza diperintah kira-kira 60% oleh IDF. Tiada siapa yang mengiktiraf negara Palestin mahu melihat IDF memerintah. 40% lagi diperintah oleh Hamas, yang mana hampir semua daripada kira-kira 140 negara yang mengiktiraf negara Palestin telah menyatakan bahwa ia tidak boleh menjadi kerajaan yang sah bagi rakyat Palestin. Dan kemudian tebing barat, Judea dan Samaria pula diperintah. Sebahagiannya diperintah oleh Israel, yang mana tiada satu pun negara-negara ini mahu melihat mereka berkuasa. Dan bahagian satu lagi diperintah oleh pihak berkuasa Palestin, sebuah kerajaan yang korup, tidak berkesan dan langsung tidak popular, yang mana menurut semua tinjauan dan kaji selidik, tidak mendapat sokongan daripada rakyat Palestin sendiri. Jadi jauh sekali daripada diperintah oleh satu kerajaan yang berkesan, rakyat Palestin sebenarnya diperintah oleh 3 kerajaan yang berasingan, yang mana tiada satu pun mempunyai kuasa pemerintahan yang sah ke atas penduduk tersebut. Ia gagal dalam ujian Montevideo. Jadi awak sebenarnya sudah menyediakan soalan seterusnya dan membawa kita kembali semula kerana pada awalnya awak membuka jawapan itu, jawapan yang sangat terperinci itu. Yang, jika anda menikmatinya, saya galakkan anda untuk membaca buku itu. Kerana itulah sebenarnya cara buku itu berjalan sepanjang masa. Dan jika anda rasa jawapan itu membosankan, maka anda mungkin tidak patut membaca buku itu. Anda patut membaca buku itu. Anda memang patut membaca buku itu juga, tetapi dalam tempoh yang singkat. Tapi sebenarnya Anda pada mulanya membezakan antara tuntutan politik dan tuntutan undang-undang. Tuntutan undang-undang yang boleh dinilai menggunakan metodologi undang-undang. Dan kemudian kita berakhir dengan negeri-negeri yang mengiktiraf. Saya tidak pasti sejauh mana dalam amalan dari segi dasar mereka. Tetapi sekurang-kurangnya pada nama, sebuah negara Palestin yang tidak selaras dengan keperluan undang-undang antarabangsa, seperti yang dipatuhi oleh semua orang lain. Melaksanakan. Jadi, saya persoalkan sedikit perbezaan itu. Dan saya rasa ia benar-benar dinyatakan di peringkat institusi antarabangsa. Jadi, awak menggunakan piawaian Undang-Undang Domestik Amerika untuk mempertahankan negara, tetapi badan-badan antarabangsa ini menggunakan piawaian yang lain. Jadi pada tahun 2024 contohnya, seperti yang kita semua tahu, ICJ memutuskan bahwa tuntutan Afrika Selatan bahwa tindakan Israel mungkin memenuhi takrif pembunuhan beramai-ramai itu adalah munasabah. Dan seperti yang kami katakan sebelum ini dalam rancangan ini, ICC pada dasarnya sedang memburu pemimpin Israel, dan Sekutu Barat sedang mengenakan sekatan ke atas menteri-menteri yang sedang berkhidmat. Jadi saya terus tanya-tanya, sama ada semua orang sebenarnya hanya salah menggunakan undang-undang, Anda tahu, jika kita coba berpikiran terbuka, atau sama ada institusi-institusi ini sebenarnya telah dikuasai, dan hujah-hujah undang-undang itu menjadi agak tersasar daripada pokok isu. Baiklah, itu 2 soalan yang berbeza. Jadi soalan pertama ialah sama ada mereka telah dikuasai dan melaksanakan undang-undang dengan adil.
Dan mereka sememangnya telah dikuasai serta tidak melaksanakan undang-undang dengan adil. Itu jelas benar untuk ICC. Malah semasa kita sedang merakam pagi ini, ICC mengumumkan bahawa ia telah menggantung. Selepas siasatan yang panjang, berlarutan dan agak terperinci, seperti yang saya faham, mengenai penyalahgunaan seksual, tingkah laku berunsur seksual oleh pendakwa utama yang membawa tuduhan terhadap Israel, Karim Khan, mereka telah menggantung Karim Khan. Satu langkah luar biasa dan satu pengakuan dalam banyak cara bahawa kebanyakan usaha oleh Qatar dan oleh Encik Khan sendiri serta sekutu-sekutu ICC untuk menggambarkan tuduhan-tuduhan yang dibuat terhadapnya merogol bawahannya. Wanita Muslim yang saya rasa sudah berkahwin, sekurang-kurangnya salah seorang daripada mereka memang pasti sudah berkahwin, yang telah dirogol olehnya dan yang telah dipaksa untuk berdiam diri olehnya dengan menggunakan alasan perjuangan Palestin. Ingat, saya pernah menjadi pendakwa persekutuan, oke? Keseluruhan idea tentang pendakwa yang bebas dan adil ialah Anda sepatutnya sentiasa bertindak tegas, tetapi dengan cara yang adil. Dan inti kepada keadilan ialah Anda mengetepikan semua pertimbangan politik, semua kecenderungan ideologi. Dan apabila Anda seorang pendakwa, Anda menghabiskan begitu banyak masa. Jika Anda melakukan tugas dengan betul, melakukan perkara itu, betul? Anda menghabiskan begitu banyak masa. Coba bertanya kepada diri sendiri, adakah saya benar-benar yakin berdasarkan bukti semata-mata bahawa lelaki ini melakukannya? Kerana jika saya mendakwanya dan ia menjadi pengetahuan umum, ia boleh merosakkan seluruh hidupnya, betul? Semua orang akan memandangnya secara berbeza, walaupun tuduhan itu kemudiannya digugurkan. Tetapi di sini kita tahu berdasarkan tuduhan daripada wanita Muslim yang bekerja untuk Encik Han dan yang tidak suka Israel, menurut semua maklumat bahawa mereka telah didiamkan olehnya apabila mereka berkata kepadanya, awak sedang merogol saya sudah berkahwin. Ini tidak selaras dengan undang-undang Islam. Ia juga tidak selaras dengan undang-undang tempatan. Saya mahu menarik perhatian orang ramai. Saya mahu ia dihentikan. Dia akan berkata, tetapi bayangkan apa yang akan berlaku kepada perjuangan kita, perjuangan Palestin, perjuangan anti-Israel. Itu adalah contoh keterlaluan berat sebelah politik yang, jika ia berlaku di Amerika Syarikat, sudah tentu akan menyebabkan bukan sahaja pemecatan pendakwa raya, tetapi juga pembatalan semua pertuduhan yang dibawa oleh pendakwa raya itu semasa salah laku tersebut berlaku. Tetapi juga mungkin penahanannya dan penggantungan lesen guaman secara kekal daripada mengamalkan undang-undang. Sama ada itu akan berlaku kepada Encik Khan, hanya masa yang akan menentukan. Tetapi yang penting, daripada menerima tanggungjawab atau memberikan alasan, Encik Khan dan kini kita tahu, penyokong beliau dari Qatar telah cuba menggambarkan wanita-wanita ini sebagai ejen Mossad dan perisik, betul? Mereka telah cuba menyiasat kaitan yang sebenarnya tidak wujud antara wanita-wanita ini dan mungkin agama Yahudi. Mungkin ada email-email. Salah seorang daripada mereka mempunyai nenek berbangsa Yahudi. Anda mungkin sudah melihat email-email ini sekarang. Ia telah dilaporkan dalam Wall Street Journal. Mungkin mereka pernah ke Israel dan dijangkiti di Israel. Semua itu ternyata hanyalah pembohongan sepenuhnya. Lebih banyak pembohongan daripada Encik Khan, penyokong beliau dari Qatar, dan sekutu mereka di ICC. Jadi terdapat banyak pengaruh dan sudah tentu sejumlah besar salah guna undang-undang. Sekarang beralih kepada ICJ untuk beralih topik. Sebentar, Presiden ICJ bukan sahaja seorang lelaki Lubnan dari sebuah negara yang kini menjadi pihak yang terlibat secara aktif dalam peperangan menentang Israel. Dan menurut mereka, sudah begitu sejak tahun 1948, selama hampir 80 tahun. Nampaknya bukanlah orang yang paling objektif untuk menjadi presiden mahkamah yang mengadili tuntutan paling serius terhadap negara yang sedang berperang dengan negara Anda. Itu sudah menjadi satu masalah. Tetapi beliau mempunyai rekod panjang sebelum menjadi hakim di mahkamah ini yang menunjukkan sikap berat sebelah anti-Israel, sering mengeluarkan kenyataan, terutamanya di internet, yang ternyata tidak benar dan telah dibuktikan salah. Inilah orang yang bertanggung jawab ke atas mahkamah ini. Jadi ya, memang terdapat banyak penguasaan institusi dan banyak penerapan undang-undang yang salah. Tetapi itu membawa kita kembali kepada perkara asal. Itu tidak bermakna undang-undang tidak mempunyai peranan untuk dimainkan. Dan kenapa saya kata begitu? Saya kata begitu kerana perjuangan sebenar di sini bukan dengan Karim Khan. Perjuangan sebenar di sini bukan dengan Presiden Mahkamah ICJ. Perjuangan sebenar di sini adalah dengan hati, adalah untuk hati dan minda orang dalam tamadun barat. Dan hakikatnya, selepas menghabiskan seluruh hidup saya sebagai seorang rakyat Amerika dan terutamanya 3 tahun kebelakangan ini mengembara di negara hebat ini,
Dari gereja ke gereja, dari sekolah ke sekolah, mengadakan ribuan perbualan tentang apa makna Amerika, bagaimana hubungannya dengan Israel, dan bagaimana sepatutnya hubungan itu. Bahwa kebanyakan rakyat Amerika adalah orang yang baik, jujur, dan berhemah dengan pikiran serta hati yang terbuka. Siapa? Jika Anda selidik hingga ke lubuk hati mereka, apa yang akan Anda temui? Mereka suka mematuhi peraturan, dan mereka menghormati orang yang mematuhi peraturan. Mereka faham bahwa tidak semua orang boleh mematuhi setiap peraturan sepanjang masa, tiada siapa yang sempurna. Jika Anda seorang yang beragama, Anda tahu Tuhan telah memberitahu kita bahwa kita tidak sempurna. Jika Anda hanya seorang manusia yang hidup di dunia, Anda tahu bahwa manusia itu tidak sempurna, dan mana-mana kumpulan manusia, termasuk dan terutamanya negara, juga akan tidak sempurna. Tetapi jika kita boleh tunjukkan kepada mereka bahwa di satu pihak dalam pertikaian ini adalah orang-orang yang walaupun tidak sempurna, berusaha sedaya upaya untuk mematuhi dan mengikuti undang-undang. Dan di pihak satu lagi, Anda mempunyai tentera jihad yang keseluruhan. Tujuannya bukan sahaja tidak mematuhi undang-undang, tetapi untuk memusnahkan komponen utama undang-undang itu sendiri. Sehingga dunia di mana ketertiban, undang-undang, dan peraturan menjadi asas, tidak lagi wujud seperti yang kita fahami hari ini. Jika Anda tunjukkan perkara itu kepada kebanyakan rakyat Amerika secara logik dan berasaskan akal, tanpa emosi, tanpa politik, tanpa menjerit, kebanyakan rakyat Amerika lama-kelamaan akan faham dan bersetuju dengannya. Baiklah, itu menimbulkan satu lagi soalan. Dan saya, sebagai rakyat Amerika yang bangga, bersetuju dengan penilaian Anda dan sepenuhnya menyokong ide bahwa kebanyakan, malah saya akan katakan majoriti besar rakyat Amerika adalah seperti yang Anda gambarkan. Tetapi, saya akan katakan mungkin pada zaman sekarang ini, di mana terdapat peningkatan antisemitisme, serangan lisan juga, dan pastinya diskriminasi. Saya rasa orang ramai sedang mempersoalkan sama ada mereka hidup dalam dunia pasca fakta. Dan itu adalah sesuatu yang semakin diperbesarkan, sudah tentu, oleh kelas podcast yang memberi suara kepada beberapa fitnah yang Anda bongkarkan dalam buku Anda, tetapi semakin populer. Jadi, bagaimana Anda melihat sentimen itu? Dan adakah buku ini relevan untuk berbicara dengan orang dalam suasana pasca fakta seperti itu? Terutamanya dalam apa yang Anda akan gambarkan sebagai suasana pasca fakta. Saya tidak pasti saya akan menggambarkannya begitu. Saya ingin mengucapkan selamat datang ke rancangan ini. Semakin lama semakin kerap. Saya akan katakan semakin ramai orang menghadapi kesukaran, bukan salah mereka sendiri. Orang ramai semakin sukar membezakan fakta daripada rekaan atas beberapa sebab. Salah satunya ialah syarikat-syarikat terbesar dan paling berkuasa yang pernah wujud di dunia, yang menggaji beribu-ribu saintis paling cemerlang yang pernah dikenali dunia. Dan kemudian mengarahkan kuasa intelektual yang luar biasa itu kepada satu matlamat, yaitu untuk memanipulasi minda orang awam yang membeli. Dengan algoritma yang membuat mereka marah dan meletakkan mereka dalam bilik gema, serta menyebabkan mereka berputar-putar secara psikologi sepanjang hari, setiap hari. Dalam konteks itu, saya rasa ia boleh menjadi sangat sukar untuk orang ramai membezakan fakta daripada rekaan. Dan saya rasa itu adalah satu masalah yang sangat besar. Tetapi memang dalam situasi seperti kita, pada masa seperti ini, di mana sebenarnya kemakmuran masa depan tamadun barat dan keseluruhan sistem berasaskan peraturan, termasuklah cahaya terangnya. Amerika berada di ambang, di tebing yang genting dan menjadi tanggung jawab kita. Orang yang prihatin, orang yang tahu kebenaran, orang yang faham ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dan apa yang sebenarnya berlaku di lapangan. Untuk keluar ke dunia dan menerangkan sekali lagi berdasarkan akal, logik, dan kewarasan kepada orang ramai tentang apa yang sebenarnya sedang berlaku. Itu sebagian daripada apa yang saya coba lakukan dengan buku ini. Ia juga sebahagian daripada usaha saya dengan membawa hakim-hakim yang berfikiran adil. Orang-orang yang telah mendedikasikan seluruh hidup mereka kepada pengumpulan bukti, beban pembuktian, logik, dan kewarasan demi berkhidmat untuk negara mereka. Membawa mereka ke Israel, membiarkan mereka melihat sendiri apa yang sebenarnya berlaku di Gaza, Syria, dan Lubnan. Dan membiarkan mereka pulang ke komuniti mereka sendiri di Arkansas, Nebraska, Idaho, dan Colorado, dan bercakap kepada komuniti mereka sendiri di sekolah menengah, gereja, dan pusat komuniti tentang apa yang telah mereka lihat.
Anda tahu, ia mengingatkan saya tentang apa yang berlaku semasa revolusi sains, kan? Orang kata, sekarang semua sains ini akan membuat orang jadi tidak beragama. Tidak akan ada peranan untuk agama dalam masyarakat. Dan, sudah tentu, kita melihat perkembangan kepercayaan agama selepas itu. Tepat sekali, karena pada saat sains memasuki dunia dengan cara yang begitu mengejutkan, dan pada masa itu, secara mendadak, adalah lebih penting bagi orang ramai untuk mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan rohani mereka dengan alam semesta dan dengan pencipta mereka. Begitu juga di sini, apabila terdapat begitu banyak maklumat salah di luar sana, apabila TikTok menghasilkan, nampaknya 50% daripada kandungan yang Anda dapat di TikTok dihasilkan oleh AI, apabila itulah realitinya. Dan apabila orang ramai tidak dapat membezakan antara kebenaran dan kepalsuan, ia menjadi lebih penting untuk orang yang beritikat baik keluar ke sana dan menyatakan kebenaran. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk setiap seorang daripada kita. Kita tidak boleh kembali kepada tidur lena dan selesa seperti pada 6 Oktober. Jadi awak telah membangkitkan tentang perjalanan para hakim, yang mana saya memang berharap untuk bincangkan dalam rancangan ini, karena ia memang sangat unik. Ia bukan sahaja mengagumkan kepada para hakim itu sendiri, dan saya harap juga kepada komuniti seperti yang awak gambarkan. Tetapi sudah pasti di Israel, mereka juga menerima sambutan yang hangat. Di mana sahaja kami pergi, kami akan diberi kurma, kacang walnut, dan kopi. Jadi mereka masih menyimpan yang terbaik. Jadi mereka masih menyimpan yang terbaik. Lain kali, minta lebih banyak. Tapi, tidak, saya tahu saya telah melihat liputan tentangnya. Dan saya kenal ramai orang yang bercakap atau berinteraksi dengan perjalanan itu, dan mereka benar-benar terkejut dengan kualiti orang yang datang, soalan-soalan yang ditanya, dan sebagainya. Mungkin awak boleh bercakap lagi 1 atau 2 minit tentang itu. Dan kemudian saya ingin bertanya selepas itu tentang, awak tahu, apabila Israel telah menjadi semacam isu politik yang panas, yang malangnya sedang berlaku di sekeliling kita. Bagaimana seorang hakim menguruskan perkara itu? Sama ada terdapat akibat terhadap reputasi, contohnya kepada seorang hakim persekutuan. Menulis sebuah buku yang hebat yang membincangkan dakwaan-dakwaan utama, awak tahu, dakwaan paling berat terhadap Israel dan orang Yahudi. Jadi saya akan jawab soalan pertama. Saya rasa saya akan jawab mengikut turutan. Perjalanan para hakim memang luar biasa. Awak tahu, saya bawa 20 atau 25 hakim persekutuan setiap bulan Mac. Dan kami akan bawa kira-kira 20 hakim Mahkamah Agung Negeri setiap September, Oktober. Untuk pendengar Anda yang tidak tahu perbezaannya, tidak seperti di Israel, di mana hanya ada satu bidang kuasa. Di Amerika, kita ada negeri-negeri, 50 negeri, dan mahkamah tertinggi di setiap negeri ialah Mahkamah Agung Negeri tersebut. Dan kemudian kita juga ada sistem persekutuan, satu sistem undang-undang yang berasingan sepenuhnya, dan ia mempunyai beberapa lapisan hakim. Di peringkat tertinggi, terdapat Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Jadi kita mengambil hakim persekutuan dan hakim Mahkamah Agung Negeri. Sebenarnya tiada apa yang luar biasa tentang perkara itu. Ada sesuatu yang sangat penting tentang perkara ini, yang secara tersirat terdapat dalam tradisi undang-undang Amerika. Dan juga sebenarnya tradisi undang-undang Yahudi dalam bersikap rendah diri tentang apa yang Anda tahu dan apa yang Anda tidak tahu. Dan walaupun saya rasa, Anda tahu, Badan Kehakiman Amerika adalah yang terbaik antara badan kehakiman demokratik di dunia, saya rasa kita masih banyak yang perlu dipelajari. Dan saya rasa, secara tersirat dalam pindaan pertama dan sistem undang-undang biasa yang kita gunakan ialah satu kefahaman bahwa Anda tidak tahu segala-galanya. Dan ia menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang mencari kebenaran, untuk mengelilingi dunia dan belajar daripada orang yang mungkin melakukan sesuatu dengan cara yang sedikit berbeza daripada kita, karena sentiasa ada perkara baru untuk dipelajari. Dan saya tidak pernah, dan saya rasa badan kehakiman tidak pernah menjadi tempat di mana kita pikir kita tahu segala-galanya dan tiada apa lagi untuk dipelajari. Jadi para hakim sering mengembara ke negara-negara di seluruh dunia, dan hakim-hakim dari seluruh dunia datang ke Amerika untuk analisis dan perbincangan undang-undang secara perbandingan. Dan lawatan ke Israel seperti yang dirancang pada awalnya memang begitu, dan lawatan itu sangat tertumpu kepada aspek perundangan. Kami bertemu dengan Mahkamah Agung Israel, dan kami juga bertemu dengan ketua-ketua gerakan reformasi kehakiman. Jadi, kami mendapat pandangan dari kedua-dua pihak mengenai program reformasi kehakiman itu. Kami bertemu dengan pegawai MAG yang benar-benar mengendalikan peperangan dari Kiria dan yang ditempatkan bersama komander di lapangan, memastikan setiap serangan di Gaza mematuhi keperluan undang-undang antarabangsa. Kami pergi ke utara, dan kami melihat bagaimana Israel berinteraksi dengan warga negara minoritinya, termasuk bukan sahaja minoriti Arab, Muslim, dan Kristen, tetapi juga komuniti Druze, Bahai, dan minoriti lain.
Dan sudah tentu, kami melawat beberapa tapak purba, termasuk tapak Kristian, yang menunjukkan kepada kami bahwa Israel tidak mencuri atau mengambil tanah orang lain, bahwa ini telah menjadi tanah Yahudi selama ribuan tahun. Semua ini adalah soalan undang-undang yang penting, yang saya rasa para hakim berada dalam kedudukan yang unik untuk memahami, menganalisis, dan kemudian menjawabnya. Dan seperti yang saya nyatakan sebelum ini, saya tidak akan bercakap bagi pihak mereka semua, tetapi saya rasa saya telah bercakap dengan kesemua mereka. Dan apabila mereka kembali, mereka benar-benar berubah selepas menyaksikan sendiri apa yang berlaku. Dan jurang itu, ketidakselarasan antara apa yang kita lihat di sana, apa yang sebenarnya berlaku, dan apa yang dilaporkan di sini dalam berita di rumah sangat besar. Sebagai seorang yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencari kebenaran, mengumpul bukti, dan sudah tentu mengejar keadilan. Ia seolah-olah memerlukan Anda untuk bersuara, untuk berkata benar. Dan itulah sebenarnya yang telah kita lihat. Jadi saya sangat terinspirasi oleh para hakim ini. Mereka adalah antara kawan terdekat saya di dunia. Selepas 7 Oktober, ketika saya rasa sangat keseorangan, mereka menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak keseorangan dan tidak akan pernah keseorangan lagi. Dan mereka adalah wira sebenar bagi saya yang terakhir itu. Dan sebenarnya, kedua-dua parti politik, orang kulit putih, kulit hitam, dan semua di antaranya adalah kumpulan luar biasa yang benar-benar berdedikasi sebagai penjawat awam sejati. Jadi untuk soalan terakhir Anda, saya patut katakan bahwa saya langsung tidak bercakap tentang politik. Anda tahu, jadi Anda kata isu ini telah menjadi isu politik, dan mungkin itu benar, tetapi hal yang sama juga berlaku bagi isu pengguguran. Perkara yang sama juga berlaku dalam falsafah kehakiman. Hal yang sama juga berlaku bagi perkawinan sejenis, hak senjata api, pilihan sekolah, dan banyak lagi perkara lain yang sering dibincangkan oleh hakim setiap hari. Bukan sahaja melalui penghakiman kami, tetapi juga dalam syarahan, ucapan awam, dan penulisan kami. Tidak ada salahnya bercakap tentang soalan yang bersifat undang-undang, walaupun akhirnya ahli politik menjadikan soalan undang-undang itu sebagai isu politik atau modal politik semasa musim pilihan raya. Dan sebenarnya adalah agak pelik untuk mencadangkan bahawa hanya kerana seorang ahli politik kemudiannya menjadikan sesuatu isu sebagai isu politik, seorang hakim tidak dibenarkan untuk mengulas tentang implikasi undang-undang isu tersebut terlebih dahulu. Dalam arti kata lain, sebelum dan secara berasingan serta bebas daripada ia menjadi satu persoalan politik. Dan hakim sering menulis buku tentang perkara-perkara undang-undang dan sejarah sepanjang masa. Hakim Gorsuch baru sahaja menulis sebuah buku yang hebat tentang generasi pengasas. Hakim Breyer menulis sebuah buku tentang negara pentadbiran. Sekarang, semua perkara ini secara tersirat mengandungi isu-isu yang akhirnya menjadi agak bersifat politik, betul? Apakah yang dimaksudkan oleh generasi pengasas? Adakah generasi pengasas itu bersifat perkauman? Adakah tujuan revolusi itu untuk memelihara dan melindungi ekonomi kelas, atau penguasaan kelas, atau perhambaan, seperti yang telah dikemukakan oleh setengah pihak baru-baru ini? Hakim Gorsuch mencadangkan bahwa ia bukan begitu, dan saya percaya beliau betul. Tetapi dalam apa jua keadaan, hanya kerana perkara itu telah menjadi, isu itu telah menjadi politik, tidak bermakna adalah tidak wajar untuk beliau menulisnya. Dan sudah tentu, saya tidak bercakap tentang perkara-perkara yang bersifat politik. Saya tidak akan pernah berkata, Anda tahu, ahli politik ini baik, ahli politik ini buruk. Saya sokong undang-undang ini atau menentang rang undang-undang ini. Saya tidak buat perkara seperti itu. Dan saya sudah tentu tidak akan bercakap atau menyokong mana-mana parti. Saya rasa perkara-perkara itu adalah tidak wajar. Tetapi sudah tentu, seperti yang Anda tahu, dan saya rasa itulah sebabnya Anda menjawab soalan itu, buku ini tiada kaitan dengan mana-mana perkara tersebut. Anda tahu. Orang kata kepada saya tidak akan suka buku Anda kerana saya benci Bibi, atau saya tidak akan suka buku itu kerana saya tidak suka Trump, atau apa sahaja Anda tahu. Dan saya selalu kata, bagus, buku itu tidak menyebut mana-mana daripada mereka. Ia tiada kaitan dengan mereka berdua. Buku itu adalah buku tentang sejarah dan buku tentang undang-undang. Dan para hakim sejak dahulu kala sentiasa menulis tentang sejarah dan undang-undang, dan saya harap akan terus begitu. Jadi saya ingin bertanya, soalan tentang beberapa kesimpulan Anda dalam buku itu. Sekarang, buku itu benar-benar berakhir dengan pandangan yang menggerunkan tentang peningkatan antisemitisme sejak 7 Oktober. Dan Anda memetik data yang telah kami bincangkan dalam rancangan ini sebelum ini, dengan laporan FBI yang menunjukkan bahwa orang Yahudi menjadi sasaran sejumlah besar jenayah kebencian berasaskan agama, lebih banyak daripada mana-mana kumpulan minoriti lain. Tidak, lebih banyak daripada semua agama lain digabungkan. Lebih daripada satu perkara yang sangat-sangat penting. Baiklah, dan kemudian Anda menyenaraikan beberapa contoh, sama ada pembatalan konsert mata siau atau
Malangnya, Kes rogol kejam seorang remaja perempuan Perancis karena dia berbangsa Yahudi. Dan Anda juga memetik Ayan Hirsi Ali, yang memberi amaran bahwa matlamatnya adalah untuk menggambarkan Israel sebagai jahat dan menggambarkan setiap orang Yahudi yang menyokongnya sebagai bersubahat serta memaksa mereka memilih, seperti yang Anda katakan, antara marwah dan keselamatan, seperti yang dia katakan. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda sebagai seorang pakar undang-undang, bekas pendakwa raya, kini seorang hakim, di manakah undang-undang sebenarnya membantu memerangi perkara ini? Sama ada ia berkaitan dengan, eh, sekali lagi, serangan lisan, serangan ganas, diskriminasi, atau isu-isu lain. Dan apakah had undang-undang? Di manakah ia sebenarnya tidak mencukupi? Oke, di mana orang ramai perlu memikirkan jalan alternatif untuk coba mengurangkan isu-isu ini? Ya, jadi pertama sekali, saya harus katakan, saya tidak menulis buku itu sebagai seorang hakim. Saya menulis buku itu sebagai seorang rakyat Amerika yang sangat mengambil berat tentang kebenaran dan tentang kemakmuran masa depan tamadun Barat, yang saya lihat sangat berkait rapat dengan kemakmuran masa depan Israel, yang berada di barisan hadapan dalam perjuangan kita menentang kebiadaban dan nihilisme. Tetapi untuk menjawab soalan Anda secara langsung, Anda tahu mudah untuk mengambil contoh college. Anda tahu orang suka berkata, itu adalah ucapan kebencian, jadi Anda tidak sepatutnya dibenarkan untuk mengatakannya. Baiklah, dan saya tidak mahu menyelami mana-mana case tertentu, karena case-case seperti ini akan dibawa ke hadapan saya. Tetapi Anda tahu, apa yang undang-undang katakan adalah agak mudah. Bahwa Anda sepatutnya mampu menahan kenyataan yang sangat menyinggung perasaan Anda, yang Anda tidak setuju secara mendalam. Itulah inti kepada pindaan pertama. Itulah inti kepada hidup dalam masyarakat yang bebas, majmuk, dan terbuka. Ia tersirat, malah jelas, dalam keputusan perarakan Nazi di Skokie, Illinois, di mana Nazi dibenarkan untuk berarak. Khususnya di kawasan kejiranan dengan kepekatan tertinggi, mangsa yang terselamat daripada Holocaust. Tepat sekali untuk menunjukkan bahwa walaupun pandangan yang paling menjijikkan pun akan diberi ruang. Karena kami percaya, seperti yang Anda tahu, seorang hakim pernah berkata, cahaya matahari adalah pembasmi kuman yang terbaik. Dan kami sentiasa mempercayai perkara itu. Oke? Tetapi ada hadnya. Jadi apakah had itu? Anda tidak boleh menghasut seseorang untuk melakukan tindakan ganas secara langsung. Anda tidak boleh berkata, oke, pergi bunuh Ilana sekarang karena dia seorang Yahudi dan dia layak mati. Anda tidak boleh mengancam seseorang secara langsung. Anda tidak boleh berkata, oke Roy, saya akan bunuh awak dan bunuh anak-anak awak, betul? Itu adalah satu ancaman, itu tidak dilindungi. Dan sudah tentu, perlakuan juga tidak dilindungi. Jadi sebagai contoh, Anda tahu, semasa lawatan saya ke kampus-kampus Amerika, saya akan jumpa pelajar yang datang kepada saya dan berkata bahwa mereka akan pulang ke rumah setiap hari dan terdapat lambang swastika dicat pada pintu mereka. Itu bukan ucapan, walaupun ia berkait rapat dengan kebebasan bersuara, kerana ia menceroboh harta orang lain, betul? Bilik asrama pelajar itu. Dan kemudian pelajar-pelajar ini akan pergi dan mereka akan pergi kepada RA atau sesiapa sahaja yang menguruskan tingkat itu. Dan mereka akan berkata, hey, lambang swastika ini dicat di sana. Dan RA itu akan berkata, kamu memang layak menerimanya. Jadi tiada apa yang kami boleh lakukan kerana kamu seorang Yahudi, betul? Dan itu adalah satu pelanggaran yang berasingan. Kerana selain daripada tidak membenarkan orang menceroboh harta orang lain, undang-undang juga tidak membenarkan institusi seperti universiti untuk berkata, baiklah, kami tidak akan membenarkan perkara ini berlaku kepada mana-mana kumpulan lain, tetapi kami akan membenarkannya berlaku kepada orang kulit hitam, atau kami akan membenarkannya berlaku kepada orang Yahudi. Kerana kita telah memilih mereka untuk pengasingan moral dan sosial serta kecaman. Itu adalah sesuatu yang jelas dilarang oleh undang-undang. Dan kemudian, sudah tentu, kita ada kumpulan terakhir. Seperti contohnya di Yale, kita melihat pelajar Yahudi berjalan masuk ke Chabad, yang saya sendiri pernah pergi semasa saya menjadi pelajar di sana. Pada musim sejuk, ada pelajar lain membaling botol air beku, pada dasarnya ketulan ais, ke arah mereka ketika mereka berjalan masuk ke Chabad di Yale. Kami melihat di Harvard, pelajar-pelajar mengelilingi seorang pelajar Yahudi dan secara fisikal menghalangnya daripada bergerak, sama ada ke kelasnya atau ke biliknya. Kami melihat perkara itu berlaku di seluruh negara. Itu adalah serangan fisikal, tiada kaitan dengan kebebasan bersuara, dan tidak dilindungi di bawah undang-undang. Jadi itulah, saya rasa, 3 kategori yang membantu untuk memahami had perlindungan pindaan pertama dan apa yang tidak dilindungi oleh pindaan pertama.
Tetapi perkara paling penting saya rasa ialah yang kedua, iaitu universiti tidak boleh berkata, ini adalah peraturan kami apabila melibatkan orang Yahudi. Dan kami mempunyai peraturan berasingan yang terpakai kepada semua orang lain. Dan itu kadang-kadang berlaku apabila universiti akan berkata, Anda tahu, katakan seorang konservatif telah mengatakan sesuatu dalam kelas tentang perkahwinan sejenis atau hak transgender, atau bahkan sejarah pindaan perlindungan sama rata di Amerika Syarikat dari tahun 1860-an dan 70-an. Perkara itu dianggap tidak populer dan tidak boleh diterima secara sosial di salah satu kampus ini dan telah memfailkan saman terhadap universiti tersebut. Dan universiti itu, jika ia adalah swasta, kadang-kadang akan mengambil langkah untuk menolak saman tersebut dengan berkata, "Hei, kami adalah institusi swasta. Kami tidak perlu mematuhi pindaan pertama yang hanya terpakai kepada kerajaan, betul?" Sekarang, apabila orang Yahudi memfailkan tuntutan dengan berkata, "Hei, Anda mengatakan perkara-perkara ini kepada saya di kampus, dan itu mengancam saya serta melanggar hak saya," ia adalah ucapan kebencian dan melanggar kode sekolah. Universiti-universiti yang sama ini memfailkan permohonan untuk menolak dengan berkata, kami tidak boleh menghukum ucapan itu kerana kami mematuhi pindaan pertama. Anda tidak boleh mahu kedua-duanya sekali, betul? Anda tidak boleh mematuhi pindaan pertama hanya apabila orang Yahudi yang membuat aduan dan kemudian berkata, Anda tidak mematuhi pindaan pertama apabila melibatkan orang lain. Jadi itulah jenis diskriminasi yang menjadi inti kepada beberapa tuntutan ini. Sekarang, dalam setiap kes, sama ada tuntutan itu boleh diterima atau tidak, saya tidak tahu. Adakah undang-undang hari ini cukup melindungi golongan minoriti yang menghadapi cabaran seperti yang dihadapi oleh orang Yahudi? Saya rasa ia mencukupi. Saya memang ingin tahu. Baiklah, saya sekali lagi akan mengesyorkan buku ini kepada orang lain. Saya benar-benar sangat terkesan apabila membacanya. Saya berharap dapat menjemput Anda kembali ke rancangan ini untuk isu-isu lain pada masa akan datang. Dan saya tahu bahawa Anda sedang berada di tengah-tengah jelajah publicity yang sangat sibuk dan nampaknya tidak berkesudahan dalam erti kata yang terbaik. Jadi saya akan lepaskan Anda buat masa ini, tetapi saya benar-benar menghargai Anda meluangkan masa untuk hadir ke rancangan ini. Terima kasih kerana menjemput.